Malam. Ni dah ada kat office ke? Okey je. 6.35. Kurang juga. Ha? Kurang juga. Tunggu seorang lagi. Subuh lambat sikit je. Yalah. Lambat sikit delay sikit. Yalah. So, saya tempat kamu tak ada kaitan dengan banjir kan ni? Tak ada, tapi perjalanan nak mari sini tu ada lah. Kendala juga lah. Dah ada kau. Mu ikut laluan macam Setia Alam ke, lalu ke Setia Alam ke saya? Banyak boleh lalu, ikut Bukit Jelutong boleh, ikut Rawang boleh. Yang banjir tu Setia Alam lah kan? Jelutong, ada Syalam tu lah. Tiap. Dia hujan balik ni pagi ni. Tu kata. Tapi yang hala tu hala ke utara lah pula lepas ni kan? Tak ada apa? Ada kelembutan. Yalah. Kita yang tak kena ni mungkin rasa tak berapa sangat yang kena tu. Habis harta benda nyawa semua. So yang tengok video tu ada 3 tangga rumah kat mentakap tu. Yalah. Apa pun tak ada. Yang baca dekat apa, buat kenduri kahwin dekat Dewan Taman Seri Muda sampai 3 hari 4 malam macam ni. Duduk panjat tak bumbung macam tu kan. Kena 50 keluarga buat kenduri kahwin tu. Perangkap. Yang stranded 2 hari je kat highway tu. Macam mana? Makan minum diorang. Yalah. Kan? Hari nak kata apa? Yang mengalaminya rasa seksa lah. Kita yang tengok ni gitu lah. Tapi kita ujian kot lain pula. Yang ujian kot lain pula. Itulah. Okey, hati pun dah ada sih. Jadi bolehlah kita mulakan dulu lah sih majlis ni. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka la tarudda al-qada'a walakinna nas'aluka rizqan fihi. Amma ba'd. Jadi syukur kita kepada Allah SWT. Syukur sangat dia beri peluang untuk meneruskan kehidupan lagi. Kalau kita istiqamah dan kita terus berusaha lah. Yang keduanya, moga ada manfaat daripada bacaan kita ni. Kita hadiahkan kepada orang terdahulu, Muhammad SAW, orang terdekat, orang tersayang, dan seterusnya. Kita buka majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So buku surat 102 Nisa. Ya. Ayat 4. Ya. Saya baca dulu bang. Saya baca dulu pun tak apa kan. Kau baca sampai 101. 151. Okey. Rohina ya. Okey. Muhina sih. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk, yakni yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan orang yang menzaliminya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan, yakni orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. 150. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya, antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami mengingkari sebahagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iaitu iman atau kafir. 151. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Okey. Dan sambung. Mati kena sambung ti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله
من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك Sumatakhod. Nanti baca sumatakhod. Oh ya ke? Bilang Cik Nasim, terima kasih. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Terjemahan 152. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeza-bezakan di antara mereka iaitu para Rasul, kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun. 153. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya kepada itu mereka berkata, kata Allah kepada kami secara nyata, maka mereka berkata penting kerana kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Patung anak sapi itu dibuat daripada emas untuk sembah. Anak mereka bagi hadis diberikan kepada kekuasaan yang nyata. Satu lima dan di atas mereka untuk kuatkan perjanjian mereka dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Muqaddas itu sambil bersujud, dan kami perintahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat bukan hari Sabtu, hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi, dan kami telah mengambil daripada perjanjian Haji on the way ke mana bos? Ada khusus ke nilai sama daun. Digital marketing Wabus FU. Oh bagus. Bisa buat on the way kita nak ke-8 tak? Bukan nak target jalan ni. Okey bos. Okay, sorry. Saya dengar je. Alright. Terima kasih ya. Saya baca ya. Okey. Saya tak masuk ni. Nasi habiskan dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك
sanu'tihim ajran azima. Terjemahan 155. Maka kami hukum mereka. Tindakan-tindakan itu melaknat mereka. Mereka disambar petir, menukarkan mereka menjadi kera dan sebagainya. Kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, yakni alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman. 156. Dan kami hukum juga kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. 157. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam, Rasul Allah. Mereka menyebut Isa putera Maryam Rasul Allah itu ialah sebagai bahan ejekan, kerana mereka sendiri tidak memercayai kerasulan Nabi Isa AS itu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, kerana yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti sangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi 158, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadratnya. Ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa AS. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa AS sebelum wafatnya, bahawa baginda adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebahagian mufassir berpendapat bahawa mereka mengimani hal itu sebelum kewafatan baginda, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. 160. Kerana kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan kerana mereka sering menghalang orang lain daripada jalan Allah. 161. Dan kerana mereka mengamalkan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada melakukannya, dan kerana mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, yang batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. 162. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu juga mereka yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Allahu Azim. Salah dulu. Okey, Sahal. Sahal. 104 Sahal. Okey. Sekejap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Isa wa Ayyub
wa Yunus wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Waqaf wa Yunus tu. Macam ni faham? Satu harkab je. Wa Ayyuba wa Yunus. Wa Ayyub Okey. wa Ayyuba wa Yunus. Ya betul. Yunus pendek macam tu Ya, kata. Wa Ayyuba wa Yunus. Bukan. Ha? Wa Yunus. Wa Yunus. Okey. Wa Ayyuba wa Yunus. Okey. Wa Yunus wa Harun Sulaiman. Wa Sulaiman. Wa Harun wa Sulaiman. Okey. Wa atayna Dawuda Zabura wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lahum naqsushum alaik wa kallama Allah Musa taklima. Musa wa kallama Allah Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Rusulun mubashshirina munzirina li'alla yakuna linnas. Rusulan. Ya? Rusulan. Rusulam. Ya. Rusulam mubashshirina munzirina li'alla yakuna linnas. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rasul. Ba'dar rusul. Ba'dur. Ba'dar rusul. Daru. Ba'da rusul. Ba'dar. Hujjatun ba'dar rasul. Rusul. Ru. Saya baca ra. Ya. Hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa qad dallu dalalan. Hiqad. Tak ada wa. Hiqad. Sorry. Wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Lu. Dua harakat. Dallu. Qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum Liyah. Bukan ayah. liyahdiyahum
طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. Sama ni jangan lebih pada 2 harakat. Okey, Kak Ti. وإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Maksudnya 163, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya, dan kami telah wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. 164, dan ada beberapa rasul yang telah datang yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Maksudnya Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa AS merupakan keistimewaan Nabi Musa, dan kerananya Nabi Musa disebut Kalimullah, sedangkan rasul-rasul yang lain mendapat wahyu daripada Allah dengan perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi Muhammad SAW pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada hari ketika Mi'raj. 165, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah serta rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 166, tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat juga menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. 167, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang orang lain daripada jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. 168, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak juga akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. 169, kecuali jalan ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. 170, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran daripada Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, kerana sesungguhnya milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Okey. Dah. Satu pesawat 105 esok lah. Jadi urusan tajwid, Hati ada apa-apa urusan tajwid ni? Macam Sal kan, Sal tengok surah yang Sal baca ni daripada bawah, nombor 2 daripada bawah kan. Okey. Wa takfuru, dia jangan tak sana. Kalau Sal sebut wa tak tu makna huruf qa, kena lembutkan sikit biar keluar daripada ni. Wa tak lembut, lembut Dekat dia. Asyik kat dia.
Tadi saya baca wakan Allah tu cantik dah sebut kaf tu. Wakan maknanya kena implement dekat tak tu. Dia lembut kat tak. Dia sama. Dia kata nak senyum. Kadang lupa nak senyum. Okay, insyaAllah. Terima kasih semua. Maknanya betapa pentingnya kita kena jaga makhraj huruf kan, sebutan 28 huruf tu. Kita maknanya dalam kita belajar ni tadabbur ni, seboleh-bolehnya kita kena dari semasa ke semasa sebutan tu kena betul kan. Maknanya sekarang lagi lama kita belajar dah masuk round ketiga ni, perkara paling utama kita kena sebut huruf hijaiyah tu dengan betul-betul. Tak boleh langsung, maksudnya dalam 28 tu yang ni tak apalah kita abaikan sikit ke silap sikit, tak ada. Semua huruf tu memainkan peranan kan. Contohnya macam huruf kaf tu bukan dekat situ je, boleh katakan semua tempat ada huruf kaf kan. Jadi kita kena jaga. Cuma saya perasan satu semalam, bukan semalam lah, dalam kereta teringat yang apa kata Aikim tu yang Arab baca surah Yasin ke apa semua tu, yang bahagian hujung kan, bahagian hujung-hujung kan macam alim apa sajalah kan, wakilah, jami'ah ke, ataupun dia wakaf dengan harakat ke, dia wakaf dengan 6 harakat ke, dia macam ada, dia berhenti juga seolah macam ambil nafas baru, tapi dia tak ambil lah nafas baru. Saya kira macam dia baca dengan 6 harakat, lepas tu lepas pada 2 harakat dia terus sambung. Maknanya tak sempat kita nak ambil nafas baru, tapi dia ada saktah dia, maksudnya dia berhenti juga, berhenti dengan elok, seolah macam nafas baru lah. Macam contohnya katakan saya ambil satu contoh, let's say katakan ayat 103 lah katakan, 103, tapi kat sini tak ada Yasin, dia panjang-panjang. Katakan ayat 155, ayat 105 muka surat 103, illa qalila, lepas tu wa bikufrihim, dia berhenti dengan cantik, lepas tu macam ambil nafas baru, wa bikufrihim. Saya tengok dia betul-betul ambil, bukan ambil nafas baru, tapi dia berhenti saktah tu sekadar, saya nampak, saya kira 2 harakat lah macam tu, mana tak sempat nak ambil nafas baru. Jadi contoh yang saya tunjuk ayat muka surat tu tak berapa cantik. Sebab apa? Yang dia punya case tadi adalah baca Yasin lah. Dan Yasin kan ujung-ujung dia panjang kan. Kalau Qori, dia ada kelas dia untuk belajar nafas tu. Ya. Macam mungkin nak beritahunya, habis dia hujung ayat tu, dia berhenti dengan elok, lepas tu dia mulakan dengan ibtidak dengan elok, sekadar 2 harakat antara berhenti wakaf dengan ibtidak tu. Tapi saya perasan dia bukan ambil nafas baru lah, sebab kalau nak ambil nafas baru pun mesti lebih daripada 2 harakat tu. Cuma apa yang nak beritahunya, berhentilah dengan elok, lama sikit, ibtidak dengan yang baru, macam tu. Okey, itu saja. Dia tip je kita nak betul bacaan kita makhraj huruf kan. Jangan tunggu kita berhadapan dengan Al-Quran. Tip dia dalam solat tu. Contohnya kita baca Al-Fatihah kan. Daripada bismillah tu kita dah betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita duk baca hari-hari dalam solat wajib, solat sunat kita. Kita praktis lah tu. Automatik kita akan implement pada makhraj huruf-huruf yang lain. Contoh alhamdulillah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bila kita betulkan setiap tu lain apa ni, nak tempo solat kita ke akan jadi perlahan, akan datang tenang gitu. Cubalah praktis. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi Yati, Sal? Tadi saya baca tadi pada 2 kali muka surat 103 tu kan. Okey. Pertama ayat yang kedua daripada atas, bal qaba Allah. Lepas tu yang keduanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barrafa'ahullah. Kita kadang-kadang boleh terkeliru kat situ Okay. Yang kita bincang semalam lah ni. Yalah. Dua huruf. Ya. Ya. Sifat dia yang berlainan tapi Makhraj. makhraj dia. Balto dengan barro, kan? Okay. Lupa dah semalam. Betul lah. Okay, so dari segi tadabbur kita macam mana? Tadabbur. So, tadabbur. Semalam kita cakap antara orang munafik dengan orang beriman dengan orang kafir, kan? So, yang munafik tu duduk tengah-tengah, kan? Iman pun tidak, kafir pun tidak. Betul, kan? Dia akan berubah ikut keadaan. Tapi pada masa yang sama, kalau orang tu orang yang Islam punya, saya silap pula Allah tak bagi hidayah kat dia, kan? Allah akan sesatkan lagi. Maknanya teruknya orang munafik. Jangan main-main dengan munafik lah, kan? Maknanya duduk tengah-tengah macam terawang-awang dekat langit tu. Lepas tu hari ni pula orang Yahudi kan, orang Nasrani, orang Kristian ke yang Nabi Isa, kan? Ahli kitab Kristian Nabi Isa. At the end nanti apabila Nabi Isa turun, barulah dia orang beriman semua, kan? Yang apa tadi? 159 tu. 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi bagi yang tadilah yang mensaksikan mempelihara keimanan kepada Isa, kan? Kalau ikut ceritanya, Isa ni akan muncul di Baitul Maqdis. Waktu tu Imam Mahdi dah bersiap sedia untuk mengimamkan solat subuh. Dia turun dengan arahan Allah, bunyi berdesing yang sangat kuat waktu dia turun. Jadi sampai tu semua tentera Mahdi dengan Imam Mahdi buka jalan untuk Nabi Isa jadi imam solat subuh tu lah. Tapi Nabi Isa suruh Imam Mahdi teruskan, kan? Ya, betul. Betul. Nabi Isa terus Imam Mahdi teruskan. Habis bagi salam tu, dia buka satu pintu, terus nampak Dajjal. Macam tu. Terus nampak Dajjal. Dia akan perangi Dajjal tu sampai ke pintu apa tu. Lepas tu pintu tu dia dah tak boleh ke mana lah. Waktu tu lah Dajjal akan dibunuh. Maknanya masa tu belum kiamat lagi lah, kan? Belum. Jadi lepas Dajjal bunuh tu baru timbul yang diceritakan tadi, zaman keberkatan, semua barakah selama 40 tahun. Selama 40 tahun ditabur biji benih atas batu pun hidup waktu tu. Barakah. Tapi 40 tahun tu orang kata masa yang sangat pendek, kan? Ya, sangat pendek. Terdetik kat saya macam lambatlah lagi kiamat. Macam tu saya punya terdetik. 40 tahun tu cepat. Ada tak perasaan saya masih lagi teringat juga sebelum ni kita ada baca tafsir tu, nilai panjang tu kata malaikat naik turun ke langit tu macam 153,000 tahun. Ya, perjalanan itu. Perjalanan. Adakah lepas tu saya fikir dekat nanti, adakah kiamat akan berlaku selepas 153,000 tahun? Macam mana nak buktikan 153 tahun tu, 53,000 tahun tu? Jadi mungkin perkiraan tu dipendekkan dan at the end nanti boleh dikira kiamat tu. Macam tu lah.
sebelum lepas pada Nabi Isa bunuh Dajjal tu. Macam tu. Terdetik apa fikiran-fikiran nakal. Fikiran kita, Yang salah. ilmu nakli kita. Tapi kita tak mampu nak terjemahkan tu. Sebab kenapa Allah menyebut 153,000 tahun? So adakah Allah akan buktikan juga 153,000 tahun tu? Itu yang saya terdetik fikiran nakal tu. Sebab ada orang Islam akan mati dengan apa, ditiupkan satu angin kan. Angin tu masa tu maknanya orang Islam dah mati siap-siap lah sebelum apa orang kata, sebelum kiamat berlaku tu kan, sebelum kemusnahan berlaku tu, orang Islam dah mati elok-elok lah kan. Angin ad-dukhan. Angin ad-dukhan tu. Jadi sebelum angin ad-dukhan tu lah, adakah sebelum angin ad-dukhan tu tempoh daripada dunia wujud 153,000 tahun. Okay, ada apa-apa lagi? Ayat 157 tu kan Isa Al-Masih digantikan dengan orang lain kan. Dia tidak menyalib kan, lepas tu tidak juga dibunuh. Waktu tu diangkat. Pemuda tu nama apa pun, Yahuza ke Yahuda ke? Dua-dua kan? Macam mana? Kita tulisnya kita tafsir je kan. Ayat 157. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, kata Isa putera Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah seorang yang diserupakan dengan Isa. Yang diserupakan dengan Isa tu nama Yahuza kan? Yahuza ke Yahuda? Yahuza. Tapi asbabun nuzul ayat 160-162 dia lah. Ibnu Abbas mengatakan bahawa pada waktu itu kaum Yahudi terbiasa melakukan banyak perbuatan dosa besar. Mereka mengharamkan semua yang dihalalkan Allah. Sebaliknya mereka melakukan semua yang diharamkan Allah. Salah satu yang mereka halalkan adalah riba. Hanya yang jujur dari kalangan mereka, di antaranya Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Asad bin Sa'yah dan Asad bin Ubaid yang tidak mahu melakukan kezaliman. Maka turunlah ketiga ayat ini. Perkara riba lah kan. Orang Yahudi terbiasa melakukan banyak perbuatan dosa besar sampailah sekarang kan. Riba ni penyakit sepanjang zaman. Penyakit sepanjang zaman. Dan orang Yahudi ni dia tak kisah buat apa saja, buat jahat apa semua, dia tak kisah kan. Dia tak heran pun. Sampailah sekarang. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Atisan. Tak ada apa dah. Tak ada apa lah kita tutuplah majlis ya. Tutuplah semua ya. So kita tutup majlis kita dengan baca doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Syah. Hati-hati. Selamat.